Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan ucapan yang dibuat oleh Presiden PAS apabila menghadiri sidang parlimen baru-baru ini, yang mana kita tahu begitu trending, dan kita dengar dulu ucapan yang dibuat oleh Presiden PAS ini. Apabila pengundi muda dan luar bandar menunjukkan proses pada BN ketika PRU 14 kerana kesilapannya dan menolak PS kerana pembohongan janji dan manifestonya, kemudian telah memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Kejayaan menukar kerajaan bukan melalui tepuk atap, tetapi atapnya bocor dan dinding kaca yang berkecai. PRU 15, parti-parti komponen PS tidak mencukupi dan terpaksa menggabungkan semua parti kecil dan segala yang berpenyakit bagi mencukupkan jumlahnya. Dalam kerajaannya yang bergelora, disaksikan oleh rakyat. Kalau jatuh lagi, jangan salahkan kami. Bukan tepuk atap, tapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah. Tuan Pertua, saya tertarik titah yang Pertuan Agung berkenaan maqasid syariat. Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat juga sebut maqasid syariat. Apakah itu maqasid syariat? Jangan kita hafal perkataan macam burung kakak tua yang tak tahu apa makna dia. Daripada kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS ini di sidang parlimen, pada saya apabila dia kata pembohongan janji dan manifesto PHS ini, Presiden PAS harus sedar kalau dia kata pembohongan janji dan manifesto, PAS sendiri sampai menjadi kerajaan 33 bulan tak pernah pun tunai manifesto dia. Semua ke laut. Isu adib, isu arak, isu RUU 355, isu pramugari, isu PTPTN dan sebagainya. Itu sebahagian yang saya sebut. Jadi PAS tidak pernah pun kotakan satu pun janji kepada rakyat. Jadi Presiden PAS ni teruk, dia tahu berkokok saja. Saya tidak nak ulas panjang tentang isu manifesto ataupun jika dia nak kata berbohong, kerana semua rakyat tahu bahawa PH yang mana kita tahu parti adalah parti reform, dan kita tahu yang menjadi Perdana Menterinya adalah Tun. Dan kita tahu perangai Tun macam mana, sehingga hari ini pun kita tengok Tun dengan cara dia. Dia tidak dapat mengikut rentak Pakatan Harapan. Cuma kerana Tun nak menjadi Perdana Menteri dan Tun ada agenda tersendiri yang mana membohongi rakyat apabila sepatutnya 2 tahun diganti dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa kesudahan? Jadi di situ bermulanya langkah yang dibuat, iaitu langkah Sheraton yang melibatkan PAS. Jadi Presiden PAS tak payah nak berkokok kerana PAS tidak pernah menang pun dalam pilihan raya, tetapi menjadi kerajaan melalui hasil yang mana dia tidak mengakui isu tepuk atap tu. Jadi itu ulasan saya berkenaan dengan isu pembohongan dan janji PH itu. Dan di sini lagi kita dengar apabila dia kata pengundi memberi sokongan kepada Perikatan Nasional pada PRU ke-14 setelah dia jatuhkan kerajaan. Ini adalah satu yang pada saya nyanyok. PRU ke-14 sokongan adalah kepada Pakatan Harapan. Tak ada nama kerajaan yang bernama Perikatan Nasional. Yang ada waktu itu adalah dalam PRU ke-14 Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan PAS ini sendiri. Yang mana yang menang pada pilihan raya itu adalah Pakatan Harapan. Tetapi apabila tiba-tiba berlakunya langkah Sheraton yang didorong oleh Presiden PAS yang mengakui bahawa beliau sendiri di antaranya orang yang menumbangkan kerajaan waktu itu, maka terjadinya kerajaan baru yang dinamakan Perikatan Nasional. Tak ada rakyat memberi sokongan. Kalau rakyat memberi sokongan adalah di waktu PRU ke-14 tu waktu mengundi calon itu. Sebab itu banyak calon yang kita tengok apabila PRU ke-15 tumbang kerana kamu dah mengkhianati parti kamu. Jadi hari ini apabila dia cakap seperti itu, Presiden PAS ni nyanyok lah pada saya. Jadi itulah yang masalahnya. Di sini dia kata kerajaan bertukar kerajaan. Kerajaan menukar kerajaan. Bukan melalui tepuk atap, tapi atap bocor. Ini masalahnya berlaku disebabkan oleh Tun meletak jawatan. Saya rasa kalau Tun tak meletak jawatan, tidak berlaku hal seperti ini. Tetapi saya juga sebagai rakyat lihat,
berlakunya kerajaan yang terbentuk dengan langkah Sheraton yang ada PAS di dalam, itu adalah lebih baik. Kerana PAS selama ini berkokok yang mana seolah-olah rakyat dengar PAS akan boleh melaksanakan janjinya. Tetapi hari ini rakyat dah pun lihat bahawa PAS ni hanya tahu berkokok, tak tahu melaksanakan janji. Cukup mereka berada dalam kerajaan yang lalu dan akhirnya kita nampak tidak ada pun. Dan dalam keadaan begitu juga, apabila dia merasakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional itu seolah-olah apabila PRU ke-14, Perikatan Nasional seolah-olah mendapat kerusi yang paling banyak. Dia merasakan seluruh rakyat Malaysia ni suka kepada Perikatan Nasional. Inilah satu masalah kepada Presiden PAS ni. Yang mana dia bercakap, bolehlah kita katakan mungkin dia nyanyuk dan kurang cerdik. Kerana kita tahu bahawa satu-satunya parti yang majoriti menang besar adalah Pakatan Harapan. Yang mana kita tahu Pakatan Harapan mempunyai 83 kerusi. Dan Perikatan Nasional hanya ada 73, 74 lah selepas itu. Jauh tu. Macam mana dia kata parti dia lebih besar, rakyat menyokong Perikatan Nasional? Tidaklah. Yang rakyat sokong sekarang ini adalah Pakatan Harapan. Ada 83 kerusi. Bagaimana Perikatan Nasional boleh mendapatkan 73 kerusi yang rata-ratanya adalah daripada kepimpinan PAS? Kerana kita tahu, dalam video pun dah keluar bagaimana pemimpin PAS merasuah pengundi sampai bersumpah untuk mendapatkan duit. Ini adalah hakikat, dah keluar di TikTok, dah keluar di semua media. Dan kita tahu Perikatan Nasional, kalau tanpa duit, saya rasa Perikatan Nasional pun tidak menang. Kalau kita nak lihat buktinya, selepas ini, PRU ke-16 ini, kalau betul rakyat menyokong kepada Perikatan Nasional, kita boleh lihat nanti. Itu saja. Dan kerja dia hari ini, masuk parlimen, kalau kita tengok, hal yang disebut adalah nak menjatuhkan kerajaan saja. Iaitu tebuk atap, pintu belakang, pintu terbuka, dinding pecah, cermin pecah. Seorang presiden parti, seorang pemimpin, patutnya memikirkan apa yang terbaik untuk kerajaan hari ini. Bukan kerja dia nak menjatuhkan kerajaan yang ada dan beliau sendiri nak menjadi kerajaan. Kalau beliau boleh menjadi Perdana Menteri, tak apa. Tetapi Presiden PAS nak jadi kerajaan hanya nak makan gaji buta. Buktinya sudah jelas apabila menjadi Duta Khas Bertaraf Menteri Timur Tengah. Menggunakan jentera kerajaan, menggunakan duit rakyat. Tak nak pula dia keluarkan dalil. Hujah yang nak dipakai. Apakah hukumnya makan gaji buta duit rakyat? Makan gaji berpuluh-puluh ribu. Tak nak fikir pula masalah itu. Jadi saya lihat betapa nyanyoknya. Dan dia terakhir yang dia kritik ini. Dia kata, jangan hafal perkataan macam burung kakak tua. Inilah yang beliau sendiri ini hafal. Kalau kita tengok dalam ucapannya tadi, apa yang berlaku? Beliau membaca teks. Sedangkan menjadi ahli parlimen lama, menjadi orang politik yang dah lama, membaca teks lagi. Itukah standard seorang presiden? Apabila baca teks, saya pun boleh. Kita baca teks tu, tak payah kita nak panjang-panjangkan cerita, kita kutuklah orang. Jadi, beliau sendirilah burung kakak tua kerana dia kerjanya menghafal teks, baca teks dekat parlimen, lepas tu berkobar-kobar. Bukan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh berpidato, boleh bercakap, tanpa teks pun boleh. Buat ucapan di Jakarta pun dia tanpa teks. Panggil Presiden PAS ni kalau dia mampu. Tak mampu. Dia kerja, dia menghafal. Dia menghafal macam burung kakak tua seperti yang dia kata lah. Kalau nak bezakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden PAS, macam langit dengan bumi. Sangat jauh. Yang mana kita tahu Presiden PAS ini, dia tahu berkokok saja. Tak tahu buat apa pun. Jadi, itulah masalahnya. Tetapi saya lihat di parlimen tadi, apabila dia bercakap seperti itu, tebuk atap lah, bumbung bocor lah. Ramai tu, walaon-walaon yang ketuk meja tu. Macam monyet, macam kera dekat belakang. Apakah kita rakyat suka kerajaan jatuh? Kalau kerajaan jatuh, impaknya kepada rakyat. Untungnya kepada pak-pak lebay ni. Untungnya kepada mereka-mereka ni. Orang seperti Presiden PAS ni, kalau kerajaan jatuh, maka kerajaan baru naik. Mereka ada di dalam, makan gaji buta.
jadi menteri buta, maka itu yang mereka mau. Tetapi impaknya apa? Kerajaan Perikatan Nasional sudah cukup membuktikan bahwa kerugiannya adalah kepada rakyat. Apabila kita lihat ketirisan berlaku, rasuah berlaku, penyelewengan berlaku. Sehingga hari ini kita tengok tiap-tiap hari SPRM membuka kertas siasatan, tangkap penjawat awam, tangkap berbagai macam orang, disebabkan oleh siapa? Sebab kegagalan kerajaan yang lalu. Kita tidak boleh salahkan penjawat awam, kita tak boleh salahkan perasuah-perasuah ini, karena mereka yang mengajarkan perkara ini sewaktu menjadi kerajaan. Jadi itu yang saya lihat dalam apa yang dibuat, apa yang dihujah oleh Presiden PAS ini. Jadi kalau macam ni lah sikap dia nak masuk dalam parlimen, baguslah dia absent saja selamanya. Masuk pun baca teks, lepas tu otak dia hanya memikirkan bagaimana dia nak tumbangkan kerajaan. So pada saya, kita pun boleh lihat, inilah orang yang juga, kalau orang lain dikatakan derhaka kepada titah yang di-Pertuan Agong. Ini juga satu masalahnya. Jadi sebagai burung kakak tua yang kerja dia menghafal seperti Presiden PAS ni, tak payahlah. Jadi kita rakyat juga boleh abaikan lah orang seperti ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.